Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul daripada Flora Niaga Sdn Bhd. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Flora Phonic Farm Malaysia di Manong. Flora Phonic Farm Malaysia di Manong ni kita bina dia dari tahun 2022, awal Januari. Projek ni sepatut mula 2019, oleh kerana kekangan PKP kita terpaksa tundalah progres dia sampai ke 2022. So 2022 Januari kita dah siap dengan construction. So aquaponic system ni menjanakan kapasiti untuk ikan lebih kurang 3,000 ekor. So dengan kapasiti yang ada ni, kita mampu memberi pendapatan secara tak langsung lebih kurang kepada 40 ke 50 ribu income. Dan dalam masa sama juga projek aquaponic farm ni dijanakan dibantu oleh kuasa solar. So dalam masa sama juga ialah boleh mengurangkan penggunaan kuasa elektrik itu sendiri. So dengan adanya teknologi solar ni, dia mampu memberi penambahbaikan untuk mengurangkan kebergantungan kepada kuasa TNB itu sendiri lah. Dan dengan adanya sistem yang ada ni, IoT Smart Farming System, kita tidak perlu lagi menggunakan kaedah konvensional yang lama, di mana kita perlu menggunakan tenaga yang berat, menggunakan orang kata kepakaran tinggi untuk memastikan sayur-sayur ni terhasil dengan kualiti, dengan kuantiti yang begitu stabil. So itulah fungsi yang kita buat di sini. Smart farming, agrofonik ini dibuat secara untuk memastikan production itu konsisten. Untuk pengetahuan, sistem ni dibina dilengkapi dengan sistem solar panel. Solar panel ini akan membekalkan tenaga elektrik sampingan. Dan dalam masa sama juga kita tengok tangki-tangki ini ialah tangki-tangki ikan, di mana hasil buangan ikan ni akan menghasilkan amonia. So amonia akan disimpan dalam kita panggil drum filter. So drum filter ni akan disimpan menghasilkan pepejal dan amonia tu sendiri. So amonia ni akan tersimpan dalam satu kita panggil biotank. So dalam biotank tu kita akan filterkan lagi. Lepas filter kita akan ambil dia punya yang kita panggil ni, nampak Samtan tu lah jantung. Jantung ni akan pump semua keperluan air, nutrition untuk pokok-pokok ni. So dalam masa yang sama juga, pokok ini akan dapat daripada lebihan amonia, nutrition daripada bahan buangan ikan tu sendiri. So apa yang kita nampak, keperluan dari segi baja di sini tidak ada keperluan. Cuma kita kena bagi ikan tu makan saja. So once ikan tu diberi makan, dia membiak. Dengan hasilnya kita akan membajakan hasil tu digunakan sebagai baja untuk pokok-pokok yang lain tu. Untuk dari segi pendapatan pula, apa yang kita boleh dapat daripada ikan, kita boleh menghasilkan lebih kurang 5,000 ekor ikan dalam bukan satu masa, secara berperingkat. Tapi ikan ni dihasilkan dalam tempoh 8 ke 10 bulan. So seekor ikan tu boleh menghasilkan lebih kurang 800 gram. So dengan 800 gram ni kita boleh jual. Dengan keadaan ikan yang kita panggil ni ialah ikan organik, kita boleh jual di pasaran lebih kurang 8 ke 10 ringgit. So bila 8 ke 10 ringgit, kita tengok tangki ini, ikan ini boleh menghasilkan lebih kurang 5,000 ekor ikan. Kita kalikan dengan ni, kita ada lebih kurang 50,000 ringgit Malaysia. So untuk pendapatan sebelah sayur pula, dengan sistem 10,000 kaki persegi ni, kita mampu menjana lebih kurang 50,000 pokok. So 50,000 pokok, saya ambil anggaran prorate, harga di pasaran lebih kurang 10 ke 15 ringgit 1 kilo. So kita boleh lihat anggaran pendapatan untuk hasil sayur saja boleh berdapat dalam 50 ke 75 ribu ringgit. So ia dapat dihasil dalam masa tempoh 21 hari. So dalam masa tempoh 21 hari tu kita akan hasil berperingkat. So dalam masa 21 hari tu, satu cycle kita buat lebih kurang 1 minggu, kita hasilkan lebih kurang 1 tan. So kalau 1 tan kita mampu jual di market sekarang yang kita sedia ada, kita boleh dapat lebih kurang RM15,000. So RM15,000 seminggu hasil sayur. So kalau kita darabkan dalam 1 bulan, kita ada lebih kurang RM60,000. So RM60,000 tu akan sentiasa konsisten. Dengan ada teknologi ni, kalau di luar kita dah hasil 1 season pokok, kita kena rehatkan dulu baru kita boleh tanam. Tapi di sini kita boleh tanam secara berjadual. Dan pendapatan tu kita akan terhasil setiap minggu, setiap kali kita harvest tu. So tidak ada lagi perlu kita tukar season, rehatkan. Dalam environment yang terkawal ni, kita boleh kontrol
Itu yang sekarang ni kita supply di Pulau Pinang. So Pulau Pinang dan Selangor ni setiap minggu kita mampu dengan kapasiti yang ada ni lebih kurang 1 tan satu minggu. Tapi permintaan tu sendiri di Selangor dan Pulau Pinang satu hari 1 tan. So kalau kita mampu bekerjasama dengan petani, dengan agensi nak buat expansion, so definitely market tu saya boleh kongsi bersama. Itu yang saya harap ada petani-petani boleh cebur dan bekerjasama. Saya amat berterima kasih kepada Nano Malaysia. Through kerjasama kita dengan Nano Malaysia, dengan Mosti, Mosti memberi kita fund untuk kita develop projek ni. So keseluruhan kos lebih kurang 700,000 ni dibiayai oleh Nano Malaysia through Kementerian Mosti. So Kementerian MAFI pula bertanggungjawab memberi peluang kita untuk jadikan contract farming. So di mana kalau harga sayur di luar tu tidak boleh dijual, farmer akan masuk untuk beli harga lantai. So dalam masa yang sama kita tidak risau pasal sayur tidak terjual. Itu kerjasama yang ada dekat sini ialah antara Nano Malaysia, Mosti dan Farma. Saya juga berterima kasih kepada Mosti. Dengan kerjasama Mosti ni, Mosti dah memberi ruang saya untuk bekerjasama dengan Yayasan Inovasi Malaysia untuk replicate konsep yang sama ni di sini, satu di Manong tu sendiri, bekerjasama dengan Persatuan Fertigasi Manong. So Persatuan Fertigasi Manong diorang ada diorang punya petani-petani sendiri. So petani ni nak bekerjasama, nak buat satu benda yang sama. So itu ialah salah satu orang kata peluang kami untuk berkembang. Okey, solar tu, untuk buat keseluruhan solar tu, dengan ada yang depan tu kita habis belanja lebih kurang hampir 100,000. So carbon footprint ni kita dapat contribute, kita boleh menghasilkan lebih carbon dioksida kerana solar ni mengurangkan kebakaran karbon, itulah footprint. So dalam masa sama juga dengan adanya 100 panel ni, dia mampu menghasilkan dalam satu hari mampu menghasilkan lebih kurang 10 ke 15 kilowatt. So 10 ke 15 kilowatt ni kita boleh menjimat kadar penggunaan elektrik yang ada lebih kurang 30 ke 40%. So itulah bukan kata keperluan, kita nak memperkenalkan teknologi hijau. So di mana solar panel ni mampu memberi orang kata sumbangan dari segi long term. So dalam jangka masa yang panjang kita tak perlu lagi ada mengharap keupayaan TNB. Kadang-kadang bila nak set up ladang ni, kadang-kadang ladang ni jauh ke dalam, punca kuasa TNB tu tak ada. So dalam masa sama alternatif kita kena set up solar. So solar ni memang selagi ada matahari, selagi itulah kita boleh guna tenaga tu. So penggunaan tu kurang tapi penjanaan daripada kuasa solar tu lebih. So saya dah propose kepada Nano Malaysia untuk dapatkan satu lagi, dia panggil battery solar pack. So kita boleh simpan tenaga tu sendiri. So untuk kegunaan sebelah malam. Itu yang kalau macam keadaan dalam mendung, kalau kita ada battery pack tu, kita boleh kita tak perlu lagi mengharap kepada tenaga matahari itu sendiri. Tapi bila tak ada dengan keadaan matahari itu sendiri, kita boleh menggunakan tenaga solar tu sendiri dalam bentuk solar pack battery tu.